Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak tahun 4, tahun 4 Mawat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali dalam slot bagi mata pelajaran sejarah bagi edisi 17 hari bulan 2. Jom kita belajar sejarah. Okey, baik anak-anak, pada hari ini 17 hari bulan 2 2021 kita masih lagi dalam tajuk mengenali sejarah. Tapi sebelum belajar tu sukalah saya ingatkan kamu, pastikan kita lah baca doa dan ingat kembali polisi tingkah laku lepas tu SSBC atau sekolah kita selamat, sihat, bersih dan ceria, dan yang penting sekali PBD. Apa dia PBD? Pentaksiran bilik darjah, di mana selepas sesuatu kemahiran kamu belajar, kamu akan ditaksir oleh guru untuk menilai tahap penguasaan kamu, dan kamu akan diberi TP 1, 2, 3 hinggalah 6. Jadi kamu kena ingatlah. Baik, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah semua murid dapat mengetahui dan memahami tinggalan sejarah negara. Okey, dapat tahu dan faham apa dia sejarah tinggalan negara. Baik, dari segi kriteria kejayaan ataupun SC, success kriteria, saya dapat pertama menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium atau di tempat bersejarah. Ataupun kalau di tempat kita ada perkara-perkara yang pernah menjadi sejarah, kita kena tahu. Okey, yang pertama apa? Saya dapat menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium atau di tempat bersejarah. Yang kedua, saya dapat menjelaskan sebab dan akibat peristiwa sejarah negara yang berlaku. Kamu dapat, mak saya tu kamulah, kamu yang belajar. Cikgu nak hari ni, cikgu nak semua murid dapat tahu dan faham apa dia tinggalan sejarah negara. Dari segi diri awak sendiri, awak dapat menyatakan apa barang-barang yang ada di muzium. Kalau di muzium kita biasalah kan, barang-barang bersejarah. Faham? Okey, saya harap kamu fahamlah. Itu dua perkara yang saya nak kamu tahu tujuan kita belajar pada hari ini. Okey, di sini cikgu letak 3 gambar. Gambar yang pertama, kalau kamu lihat di sini adalah gambar Muzium Kemaman, Muzium Negeri Terengganu, dan ini adalah Muzium Negara. Okey, apa di muzium? Muzium ialah sebuah institusi atau tempat untuk menyimpan dan mempamerkan artifak yang mempunyai sejarah tersendiri serta bukti peninggalan sejarah zaman dahulu. Okey, saya rasa di kalangan kita ni dah biasa pergi muzium. Kalau tak biasa pergi Muzium Negeri Terengganu, kita pergi Muzium Kemaman. Ataupun kalau zaman sebelum PKP, kita mungkin pernah pergi Muzium Negara. Okey, jadi apa di muzium? Tempat menyimpan barang zaman sejarah. Maknanya bukti. Maknanya pernah berlaku sesuatu sejarah di negara kita. Ini tujuan diadakan muzium. Selain pada muzium, kita ada galeri. Kalau kamu tahu, di sekolah kita pun ada galeri. Galeri itu adalah menyimpan barang-barang lama yang pernah menjadi sejarah. Mungkin kalau di galeri sekolah kita, kita simpan gambar-gambar sekolah Kebangsaan Kijang zaman dulu, zaman sebelum dibuat sekolah bangunan batu. Itulah tujuan muzium ataupun galeri diadakan, di mana untuk menyimpan dan mempamerkan barang-barang yang mempunyai sejarah tersendiri. Okay, hari ini kita nak pergi melawat muzium. Okay, ini di antara gambar-gambar yang saya dapat. Yang terdapat di antaranya mungkin di Muzium Kemaman ataupun di Muzium Negeri Terengganu. Kalau kita lihat, ini adalah gambar batu bersurat. Tapi di sini dia yang penting adalah perkembangan tulisan Jawi. Yang kita tahu kalau kita tengok batu bersurat, dalam dekat batu bersurat ni ada tulisan Jawi. Maknanya kita tahu. Jadi batu bersurat ni yang dijumpai di Kuala Berang menunjukkan agama Islam telah datang ke negeri Terengganu. Okay, kalau di sini tengok keris, ada pendek, ada panjang yang diletakkan di dalam almari bercermin. Okay, setiap keris ni dia ada nama dia, untuk kita tahu apa nama keris tersebut dan ada fungsi dia. Kalau di sini kita lihat yang tak kaca ni, almari kaca ni ada macam
keris, ada macam gambar, okey, ada perahu ke kapal ke kan. Tu ada macam Quran. Kalau kita pergi betul-betul di muzium ni, kita tahu apa tujuan benda ni diadakan. Selanjutnya kita tengok di sini ada orang melawat ni. Okey, dalam mari kaca ni pameran, mungkin ini pakaian songket atau pakaian lama-lama orang zaman dulu kala. Okey, di sini adalah pentadbiran kemahaman. Okey, sejarah dia. Kan di sini dia letak barang-barang atau bekas yang dibuat daripada tembaga. Ya, jadi ini merupakan di antara barang-barang yang terdapat di muzium. Barang lama tapi dijaga dengan baik agar warisan negara ni dapat diketahui oleh kita. Kita lah, ni yang berlaku ni semua zaman dulu. Okey, ini lagi antara gambar-gambar atau barang yang terdapat di muzium. Kita tengok rangka dinosaur bekas yang dibuat daripada tembikar kan, yang ditulis ada macam ayat-ayat Al-Quran. Ini menunjukkan kedatangan Islam pada zaman dulu. Kita tahu kedatangan Islam ni bermula daripada pedagang-pedagang Arab yang datang daripada negara Arab yang pergi ke negara China. Jadi mereka singgah di Tanah Melayu ni menyebarkan ajaran Islam. Ini di antara artifak warisan negara kita. Ni logo-logo zaman dulu lah yang dijumpai dan dibaiki semula dan dikekalkan corak-corak dia. Di sini kita lihat buku-buku sejarah, gambar-gambar yang peristiwa pernah berlaku. Dan ni adalah Perak Man. Perak Man tu yang terdapat, yang dijumpai di negeri Perak lah. Ni pinggan yang ada tulisan Jawi, ada ayat Quran. Ini menunjukkan kedatangan Islam lah pada zaman dulu. Dan juga di muzium terdapat cerita sastrawan-sastrawan negara yang dipamerkan untuk pengetahuan semua. Kita lah untuk pengetahuan semua sejarah yang pernah berlaku di negara. Ini antara lagi barang tinggalan sejarah yang dipamerkan atau yang terdapat di muzium lah. Ini dia tunjuk model-model ataupun replika ataupun darurat di Tanah Melayu pada tahun 1988 hingga 1996. Ni zaman mungkin Jepun masa itu menjajah negara kita. Ini cerita hantua. Dia buat gambar ni cerita hantua. Ini antara bekas-bekas yang digunakan zaman dulu. Ni bekas-bekas dibuat daripada tembikar, tembaga dan sebagainya. Ni suasana di dalam muzium. Yang dia tunjuk ni zaman dulu orang belajar sekolah pondok. Macam ni je. Ni duduk kursi macam ni je, bukan macam kita sekarang. Kalau kita bersemuka dalam kelas kita ada macam-macam, tapi inilah kelas zaman dulu. Suasana yang ditunjukkan zaman dulu belajar macam mana. Inilah perkara-perkara antara yang terdapat di muzium. Di muzium negara ke, ni muzium negeri Terengganu ke, muzium Kemaman ke. Kalau kita nak lebih tahu banyak sejarah, kita pergi dah melawat ke muzium negara. Ataupun kita biasa pergi Kuala Terengganu, Muzium Negeri Terengganu. Tapi biasanya bila kita pergi muzium ni, kita malas nak baca sejarah ni. Kita taklah, kita tengok je. Tapi sebenarnya bila kita pergi muzium, kita kena lihat satu-satu apa yang bila berlaku, tahun bila berlaku dan benda apa pernah berlaku. Apa perbezaan dulu dengan sekarang. Kalau tak ada dulu, tak ada sekarang. Jadi kita kena tahu, bila kita pergi muzium, kita kena tahu sejarah setiap perkara atau bahan yang dipamerkan ni. Tengok ni. Dia belajar dulu macam mana, cikgu dia macam mana, baju pakai macam mana dan sebagainya. Itulah nama dia sejarah yang kita kena tahu. Asal usulnya benda-benda tu yang berlaku. Sebab dia berlaku. Sekarang kita tengok impak daripada peristiwa sejarah. Kalau kita lihat ini adalah ni sejarah pengisytiharan Tanah Melayu menyambut kemerdekaan. Kita dah belajar kan. Maksudnya setiap kali 31 Ogos kita menyambut hari kebangsaan. Impak ni zaman dulu. Sekarang kita tengok apa yang berlaku sekarang ni. Ni contoh di Terengganu lah. Maknanya kemajuan yang kita dapat hasil daripada pemimpin dulu. Jadi kita kena kekal sejarah kita ni. Yang ni contoh ni gambar masjid yang terdapat di Negeri Terengganu, Masjid Kristal kan. Maknanya pembangunan yang sedang berlaku hasil daripada sejarah dulu-dulu. Ni kat Telaga Simpul. Saya rasa semua orang tahu di mana Telaga Simpul. Iaitu di Kemaman ni tempat sejarah. Tempat sejarah yang mungkin dibangunkan semula menjadi tempat pelancongan, tempat rekreasi dan sebagainya. Jadi apa impak dia? Impak daripada peristiwa dulu ialah negara kita semakin maju. Kita hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni dan
pelancongan pun berlakulah negara kita, menjana ekonomi negara kita. Okey, kita dah lihat tadi barang-barang yang terdapat di muzium, barangan tinggalan sejarah, peristiwa yang pernah berlaku dalam negara kita ni, barang-barang tersebut dipamerkan di muzium negara. Jadi kita kena tengok kepentingan mengapa kita mesti menghargai warisan negara melalui sejarah untuk kita kenal dan tahu sebab dan akibat sesuatu peristiwa itu berlaku. Di sini kita lihat kepentingan menghargai warisan bangsa melalui sejarah bagi melahirkan jati diri, di mana dia akan dapat mewujudkan atau melahirkan sifat menyayangi negara dan ingin berbakti kepada negara. Okay, untuk diri kita lah, kita ni sebagai rakyat Malaysia mesti ada rasa sayang kepada negara kita. Dan juga yang kedua, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan kaum. Kita tahu kita ni ada pelbagai kaum, dan sebab tu setiap kali kalau kita menyambut Hari Kebangsaan di peringkat sekolah kita, antara aktiviti yang kita laksanakan ialah mungkin pameran pelbagai kaum, pakaian kaum dan sebagainya. Dan contohnya pada baru ini, panitia sejarah dia melancarkan menayangkan video mengenai perayaan Tahun Baru Cina. Jadi kita baru saja menyambut Tahun Baru Cina bagi kaum Cina lah. Tapi itulah uniknya negara kita ni sebab kita terdapat pelbagai kaum dan bangsa. Okay, jadi bila kita duduk dalam keadaan aman damai, perpaduan yang baik, maka kita akan sama-sama mempertahankan kedaulatan negara. Okay, jadi peristiwa yang pernah berlaku dalam negara kita ni macam peristihan Hari Kemerdekaan, macam mana pemimpin dulu menuntut kemerdekaan akan memberi impak ataupun kebaikan pada masa kita sekarang ni. Contoh ni, bangunan bersejarah yang perlu kita pelihara. Di mana zaman dulu mungkin tak semaju zaman sekarang. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia sama-samalah mempertahankan kedaulatan negara. Contoh sekarang, dalam keadaan suasana pandemik COVID-19, kerajaan kita kata duduk di rumah lebih selamat daripada kita keluar pergi sana sini tanpa tujuan. Sebab apa? Sebab kita nak memastikan COVID-19 ni dapat diputuskan. Okey, Alhamdulillah kita dah belajar tadi sedikit lah barang-barang yang terdapat dalam muzium, barang-barang sejarah yang terdapat di muzium dan tempat-tempat bersejarah. Baik, jadi di sini latihan untuk hari ini ialah senaraikan 3 tempat bersejarah di tempat kamu dan senaraikan 5 barang bersejarah yang terdapat di muzium. Ini bagi SC1 yang tadi. Senaraikan ataupun nyatakan barang yang terdapat di muzium, barang tinggalan sejarah lah. Ni tulis dalam buku tulis sejarah. Okay, jadi tuliskan yang pertama, senaraikan 3 tempat bersejarah yang terdapat di tempat kamu. Boleh tanya mak, boleh tanya ayah, boleh tanya datuk ke nenek, apa tempat bersejarah di Kemaman ni. Jadi saya bagi satu contoh adalah Telaga Simpul. Kamu boleh nyatakan, cari lagi. Kalau dapat lebih lagi baik. Dan juga senaraikan 5 barang bersejarah yang terdapat di muzium. Lihat kembali semula tadi dalam video awal tadi apa dia barang yang terdapat di muzium. Ataupun kamu pernah pergi muzium, senaraikan apa barang-barang yang sejarah yang terdapat di muzium. Okey. Yang bagi aktiviti yang kedua seperti biasalah, jawab soalan dalam Google Form sebagai tanda kamu hadir ataupun ikuti PDPR pada hari ini. Jadi saya harap pelajaran pada hari ini, apa yang kamu belajar ini dapatlah meningkatkan jati diri kita melalui pengalaman sejarah orang-orang lama. Okay, tahniahlah saya ucapkan pada kamu kerana kamu belajar dengan baik pada hari ini. Okay, sekiranya ada masalah boleh beritahu, tanya cikgu untuk seterusnya. Okay, sekian saja untuk hari ini. Semoga kamu semua sentiasa ceria-ceria, bersemangat untuk meneruskan PDPR untuk sekolah pelajaran kamu di rumah. Sekian, Assalamualaikum.